Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan isu pengguguran bayi, abortion, menurut perspektif agama Islam, Kristian dan Hindu dan perspektif moral. Isu ini merupakan soalan yang ke-18. Pengguguran berasal dari perkataan gugur yang membawa maksud jatuh sebelum masak, luruh, buang atau hilang. Manakala perkataan gugur untuk isu pengguguran bayi ini adalah merujuk kepada lahir sebelum cukup bulan. Pengguguran bayi merupakan sebuah penamatan kepada kehamilan dengan menyingkirkan atau membuang embrio ataupun janin yang berada di dalam rahim seorang wanita. Manakala menurut ilmu perubatan pula, pengguguran diertikan sebagai suatu kaedah di mana penamatan kandungan yang berada di dalam uterus sebelum fetus mencapai tahap kebolehidupan iaitu dikenali sebagai viability, iaitu di mana keadaan fetus mampu hidup dengan bergantung terhadap alat bantuan tertentu, iaitu semasa tempoh neonatal sehingga mampu hidup di luar rahim tanpa bergantung dengan alat bantuan apapun. Kaedah ilmu tradisional mengatakan bahawa tahap kebolehidupan janin di bawah berat 1000 gram mudah mengalami peluang yang tipis untuk hidup, sedangkan kadar yang melebihi 1000 gram pula sangat rendah menurut Christopher dan Stanley pada tahun 1986. Yang pertama, pengguguran secara spontan di mana kematian dan penyingkiran dari rahim dilakukan akibat trauma yang tidak sengaja ataupun melalui sebab semula jadi. Selain itu, turut terdapat jenis pengguguran bayi secara aruhan di mana manusia sendiri meminta untuk melakukan pematian atau penyingkiran bayi tersebut. Kebiasaannya, kejadian ini berlaku apabila remaja wanita secara tidak sengaja melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan kehamilan anak luar nikah. Bagi mengelak lahirnya anak tersebut, mereka melakukan pengguguran secara aruhan ini untuk mengelak dari mencetuskan risiko yang lebih berat. Kaedah ini juga bertujuan bagi memelihara keadaan fizikal dan kesihatan wanita bagi menghentikan kehamilan bayi yang mempunyai gangguan kongenital yang membawa maut atau keadaan kesihatan yang teruk. Tambahan pula, pengguguran ini akan dapat mengurangkan risiko kesihatan mengenai kehamilan yang berganda dan pengguguran secara elektif disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Kita serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai isu pengguguran bayi dari perspektif Islam. Pengguguran bayi ataupun janin dalam kalangan wanita Islam merupakan fenomena semasa yang telah menjadi permasalahan bersifat domestik dan antarabangsa. Berdasarkan dalam hukum agama Islam, pengguguran bayi ini boleh dikategorikan sebagai masalah khilafiyah, iaitu membawa maksud hukumnya tidak disepakati oleh kalangan ulama mazhab, iaitu adakah boleh ataupun tidak melakukan pengguguran bayi. Pengguguran atau al-ijtihad dari segi bahasa yang bermaksud jatuh janin yang telah sempurna dan telah ditiupkan roh akan tetapi belum hidup. Perkataan al-ijtihad ni juga sinonim dengan beberapa perkataan lain, salah satunya al-izlah, al-isqat, al-imlas dan al-islab yang juga membawa maksud kepada tergelincir dan terjatuh. Menurut kaedah usul fiqh yang terdapat, satu kaedah ni berbunyi la darar wa la darar, yang bermaksud tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang bersifat membawa mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Perbuatan menggugurkan janin ataupun bayi ini boleh memudaratkan nyawa si ibu kerana dalam sesetengah situasi itu, proses pengguguran bayi sangat berisiko yang menyebabkan pendarahan yang teruk kepada si ibu.
Berdasarkan para fuqaha Islam, terdapat hukum pengguguran janin yang dibahagikan kepada dua situasi, iaitu pertama, pengguguran janin selepas ditiupkan roh kepada janin tersebut, iaitu selepas 120 hari ataupun kiraan 4 bulan, dan situasi kedua, pengguguran janin sebelum ditiupkan roh kepada janin tersebut. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza mengenai pengguguran janin sebelum ditiupkan roh pada janin, iaitu pendapat pertama iaitu daripada mazhab Hanafi mengatakan pengguguran janin dalam tempoh 40 hari dari tempoh kehamilan adalah diharuskan. Dan pendapat kedua iaitu daripada sebilangan fuqaha Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan pengguguran janin membawa kepada hukum makruh. Dan pendapat ketiga iaitu daripada mazhab Maliki dan beberapa ulama daripada mazhab Syafi'i mengatakan pengguguran janin adalah haram secara keseluruhannya. Kita beralih kepada perspektif agama Hindu terhadap pengguguran bayi. Di dalam agama Hindu, terdapat beberapa buah kitab yang telah menjelaskan tentang perbuatan menggugurkan bayi. Antara kitab-kitab tersebut ialah Kitab Manawa Dharma Sastra, Kitab Saramuscaya, Kitab Suci Veda, dan juga Slokantara. Dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa perbuatan menggugurkan bayi akan menimbulkan keletehan yang juga dikenali sebagai cuntaka yang bermaksud tidak suci, terutamanya kepada perempuan yang menggugurkan kandungannya. Bagi Kitab Saramuscaya, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa orang yang menggugurkan bayi akan tergolong dalam dosa besar yang disebut sebagai atipataka. Ia juga telah disetarakan dengan perbuatan merogol ibu dan juga saudara kandung, serta membunuh guru. Menurut Kitab Suci Veda pula, pengguguran bayi dalam ajaran agama Hindu adalah perbuatan yang tergolong dalam perbuatan yang disebut sebagai himsa karma, yaitu salah satu perbuatan dosa yang disetarakan dengan perbuatan membunuh, menyiksa, dan juga menyakiti. Pengguguran kandungan ini tergolong dalam perbuatan membunuh disebabkan telah menghilangkan nyawa yang mendasari falsafah atma ataupun roh yang sudah berada pada bayi, meskipun masih berbentuk gumpalan darah yang belum sempurna seperti tubuh badan manusia. Manakala di dalam kitab Slokantara banyak menjelaskan perbuatan dosa yang dilarang dalam agama Hindu, termasuklah di dalamnya terdapat perbuatan menggugurkan bayi yang dipanggil sebagai brunaha dalam istilah Hindu. Di dalam kitab Slokantara telah menjelaskan 4 peringkat dosa, dan perbuatan menggugurkan bayi adalah perbuatan yang tergolong dalam dosa yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perspektif agama Kristian terhadap pengguguran bayi. Berdasarkan perspektif etika agama Kristian, perbuatan pengguguran bayi adalah tidak dibenarkan kerana berlawanan dengan ajaran kitab. Menurut kepercayaan penganut agama Kristian, Allah amat menyayangi kehidupan manusia sehingga sanggup mengutus anaknya yang satu iaitu Yesus Kristus atau Nabi Isa untuk menebus manusia dari dosa sehingga manusia tidak dibenarkan mengakhiri kehidupan bayi yang tidak berdosa dan bersalah atas alasan yang tidak munasabah. Dalam pandangan Tuhan, nyawa bermula sebaik sahaja persenyawaan berlaku. Menurut kitab Bible, Tuhan menganggap seorang bayi yang belum lahir sebagai individu. Antara contoh ayat bahawa Tuhan menganggap bayi yang belum lahir sebagai individu ialah Raja Daud pernah berkata, "Semasa aku masih janin, engkau sudah melihat aku." Seterusnya, Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah menyucikanmu. Aku melantik engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Jika seseorang perempuan itu menggugurkan bayinya, Tuhan akan mengampuninya jika dia benar-benar bertaubat. Maka seseorang itu tidak perlu terus merasa bersalah atas dosa lampaunya jika dia benar-benar bertaubat. Dalam kitab Bible juga ada menyebut jika nyawa ibu atau bayi berkemungkinan terancam sehingga boleh membawa maut, pengguguran bayi tetap tidak diizinkan. Walaupun ketika melahirkan, situasi terjadi yang mana membuat mereka terpaksa memilih sama ada untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau si bayi, mereka harus membuat keputusan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan mendatangkan perspektif moral terhadap pengguguran bayi. Di sini terdapat dua pihak, iaitu pihak yang menyokong dan juga pihak yang menentang pengguguran dilakukan.
Mereka ini dikenali sebagai pro-life dan juga pro-choice. Golongan pro-life merupakan golongan yang menekankan nilai dan juga kesamarataan semua manusia. Justru itu, golongan ini sangat menentang pengguguran bayi, yang mana ianya menganggap pengguguran itu ialah sebagai satu jenayah dan mesti dihentikan. Tindakan tersebut dikira sebagai membunuh nyawa kerana fetus di dalam kandungan merupakan makhluk yang tidak bersalah dan juga tidak boleh dibunuh dalam situasi apapun. Akan tetapi, ianya diperbolehkan di dalam situasi yang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Bagi pihak pro-choice pula, mereka menekankan tentang hak asasi manusia, iaitu ibu ataupun wanita mempunyai hak ke atas diri mereka sendiri, yang mana mereka berpendapat bahawa mereka ini berhak untuk membuat pilihan sama ada ingin meneruskan kehamilan ataupun tidak. Mereka juga berpendapat bahawa keputusan untuk melakukan pengguguran adalah salah satu hak kebebasan peribadi dan sepatutnya ada undang-undang yang mengesahkan dan memperakuinya. Dan bagi mereka juga, fetus bukanlah makhluk manusiawi yang mana mereka berhak untuk mempertahankan ataupun tidak. Oleh itu, hujah-hujah dari dua golongan ini dapat dinilai melalui dua perkara, iaitu yang pertama ialah matlamat untuk menjaga nyawa. Golongan pro-life menganggap bahawa nyawa janin yang masih dalam kandungan ibunya merupakan sesuatu yang berharga dan berhak untuk dihormati sebagaimana ianya sudah dianggap sebagai manusia. Dan seharusnya janin tersebut perlu dipertahankan. Adapun golongan pro-choice pula berpendapat bahawa wanita hamil boleh memilih untuk menggugurkan kandungannya di atas sebab-sebab dan juga kepentingan tertentu. Yang kedua pula ialah mengutamakan hak individu. Dari sudut pro-life, ianya menjurus kepada menjaga hak janin untuk hidup. Namun, apabila janin tersebut disahkan tidak dapat hidup selepas dilahirkan, seperti mana kes yang mana janin yang terbentuk tanpa otak atau tengkorak ataupun sebahagian daripadanya, dan keadaan janin tersebut dapat memudaratkan ibunya, maka hak untuk mempertahankan janin tersebut akan hilang dan juga memberikan keutamaan untuk menjaga nyawa ibu. Pendekatan yang sama juga apabila ibu berada dalam gangguan mental yang teruk, maka pengguguran perlu dipertimbangkan. Dari golongan pro-choice pula, mereka bebas untuk memilih di antara untuk menggugurkan kandungan ataupun untuk meneruskannya, kerana mereka berpegang kepada hak asasi manusia ke atas individu. Jika dilihat secara dasarnya, golongan yang menentang terhadap pengguguran bayi ini lebih mengutamakan kepentingan terhadap janin tersebut. Mereka mahukan janin tersebut dilahirkan dan dibesarkan seperti manusia lain. Akan tetapi, dari golongan yang menerima pengguguran ini, mereka lebih mengutamakan terhadap si ibu, yang mana si ibu berhak untuk memilih untuk meneruskan kandungan ataupun tidak. Sebagai kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa perbuatan pengguguran bayi adalah suatu tindakan yang tidak seharusnya dijadikan pilihan dalam kehidupan, melainkan atas asbab-asbab tertentu. Setiap agama dan moral telah memberikan perspektifnya masing-masing dalam berbahasan mengenai kes ini. Seperti contoh, dalam agama Islam, pengguguran bayi yang dilakukan sebelum proses peniupan roh berlaku adalah harus, makruh dan juga haram mengikut pandangan ulama masing-masing. Manakala pengguguran bayi selepas proses peniupan roh adalah haram. Seterusnya, dalam agama Kristian adalah dilarang untuk melakukan aborsi ataupun pengguguran bayi kerana telah
dianggap mengambil hak dan kedaulatan Tuhan ke atas setiap makhluk ciptaannya. Dalam agama Hindu, melalui keempat-empat sumber utama dalam agama ini, perbuatan pengguguran bayi juga telah menjadi suatu larangan kerana ia telah dikategorikan sebagai perbuatan himsa dan karma yang disetarakan sebagai membunuh, menyakiti dan menyiksa. Yang terakhir sekali, dari perspektif moral pula, walaupun secara undang-undang perbuatan ini adalah diharuskan, namun secara amnya ia tidaklah seharusnya diluluskan atas faktor apapun untuk kebaikan ibu maupun kepada bayi tersebut. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kepada semua pihak termasuklah pemimpin untuk memastikan kes pengguguran ini menunjukkan penurunan dan menemui titik penyelesaiannya dengan baik. Dan kaum wanita juga dinasihati agar sentiasa menjaga kehormatan diri dan melindungi diri daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan perbuatan-perbuatan yang tidak diingini. Itu sahaja daripada kami. Sekian.